Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustafa wa sallam ya sallam ya syekh لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم اللهم افتح علينا وافتح لنا في ذكرك وعيش وفتح لك مسلمين إلى الغرب اللهم يا علم كل الأمور الهدي لا يجعل كل تعالي افتحنا فتحا كذا فتعالي فتعالي اللهم يعطيني أتنا فتح ما فتح بعد أخرني مولى خلاصك وأخرني مخلصك وإن بالفسد وصلى الله عليه وسلم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada anda dapat kita diberi kesempatan untuk kita bersama lagi dalam daurah kitab Bi'atul Nahid. Minta maaf ini lewat dah pula. Jadi kita sambung pada muka surat ke-11. Muka surat Jim. Dan semalam depan kita yang soalannya atas kali tu. Qala Syekhul Muslim ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulmina fi darani amin ya rabbal alamin. Sin ma huwa al-fardu wa ma huwa ta'sibu. Jim al-fardu huwa nasibul muqaddaru syar'an warithin la yazidu illa bi raddi wa la yanqusu illa bil auli. Itu dah lepas. Wa ta'sibu wa ta'sibu an yakuna. Jadi wa ta'sibu an yakuna asabatan binafsihi atau bi ghairihi atau ma'a ghairihi kama sayati. Okay, baik. Sekarang kata soalannya apakah itu fardu dan apa itu taksib. Apa itu fardu taksib? Dah lepas dah fardu tu ialah bahagian yang dikodarkan, ditentukan daripada syarak untuk waris yang tidak bertambah, tidak berkurang melainkan dengan rad. Tidak bertambah melainkan dengan rad dan tidak kurang melainkan dengan aul. Dan lepas semalam dan taksib tu an yakuna asabatan binafsihi. Wa taksibu dan taksib. Apa maksud taksib? Taksib. An yakuna asabatan. Ialah bahawa adalah waris itu asabah. Jadi asabah binafsihi. Dengan dirinya sendiri. Au bi ghairihi ataupun dengan selainnya yang waris itu. Au ma'a ghairihi ataupun berserta ghairihi berserta dengan selainnya yang waris. Itu maknanya dia maksud asal taksib ataupun makan dengan cara jalan asabah. Ini ada terbagi pada tiga bahagian. Maksudnya asabah ni makan dengan taksib ialah mana waris mengambil semua pesaka ataupun seberapa yang lebih. Mana kalau tak ada waris, mana dia sama ambil semua pesaka ataupun yang lebih lah. Itu secara mudah lah gitu. Jadi dia boleh jadi dengan binafsihi, dengan dirinya sendiri, asabah dengan sendiri ataupun dengan orang lain ataupun berserta orang lain. Kama sayati seperti mana yang lagi akan datang. Wa dzalika kata kaunuhu asabatan binafsihi. Kaunuhu asabatan binafsihi au bi ghairihi au ma'a ghairihi itu kaidun kama sayati seperti mana yang lagi akan datang. Bayanuhu keterangannya. Itu barang itu. Nanti akan datanglah diterangkan secara terperinci satu-satu asabah tu. Sebab akan diterangkan nanti, kita tak perlulah kita nak terangkan lagi kat sini lagi. InsyaAllah nanti dalam ni
kama sayati fi babil asabah. Fi babil asabah. Pada bab asabah nanti. Ke surat 14 tu bab asabah. Pada muka surat 14 nanti. Wah. Okay. Babul furudi al-muqaddarati fi kitabillah ta'ala. Babul furudi, bab fardu-fardu yang al-muqaddarati yang ditetapkan fi kitabillah, dalam kitab Allah Ta'ala, dalam Al-Quran. Ada fardu-fardu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Sin. Hadha soalun, ini satu soalan. Kam adadul furudil al-muqaddarati. Kam adadul furudil muqaddarati fi kitabillah ta'ala. Berapakah ialah bilangan fardu yang telah ditetapkan fi kitabillah ta'ala, dalam kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam Al-Quran. Berapa bilangan yang tetap? Katanya Jim, hadza jawabun an dzalika soal. Adadul furudi al-muqaddarati fi kitabillah ta'ala sittatun. Adadul furudi bermula bilangan fardu-fardu al-muqaddarati yang telah ditetapkan fi kitabillah ta'ala, dan kitab ta'ala dan Al-Quran, itu sittatun, ialah 6. Ada 6 bilangan fardu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. An-nisfu wa rubu'u wa thumunu. Apa tu? 6 tu an-nisfu. Pertama 1/2. Separuh 1/2. Wa nisfu. Dan juga nisfu. An-nisfu wa rubu'u. Wa rubu'u, atau wa rubu'u, wa rubu'un, wa rubu'u. Rubu'u 1/4. Wa thumunu, dan 1/8. 1/8 wasumunu. Wasulusani dan 2/3. Wasulusu dan 1/3. Wasulusu dan 1/3. Wasulusu dan 1/6. Itu dia yang ada 6 fardu tu. Sin manhum ashabuha. Manhum ashabuha. Ini satu soalan. Manhum, siapakah hum mereka itu, ya, siapakah hum ashabuha, ialah ashabuha, tuan-tuan je, tuan je al-furud, fardu-fardu al-muqaddarah tu. Siapa tuan-tuan mempunyai tuan fardu tu? Siapa yang dapat 1/2, siapa dapat 1/4, semua tu. Jim, ashabul furudi qad taqaddama dzikruhum anifan wa majmu'uhum 13. Jim, ashabul furud, dan orang-orang yang dapat fardu, waris, tuan-tuan waris yang makan fardu itu, qad taqaddama dzikruhum, semua telah terdahululah oleh sebutannya, ashabul furud. Anifan, sebentar tadi kan. Yang muka surat apa tu? Sebelah tak? Tafsirul an-naladhi, muka surat 10 tu. 10 tu dah sebut dia. Semalam lah kan. Dah lupa dah. Muka surat 10 tu, Jim, tafsiluhu an-naladhi yarisuna bil fari faqat sab'atun. Az-zawju wa zawjatu wa ummu wa akhu. Itulah. Itu ashab je. Yang dengan fardu tu apa? 7 orang tu. Zawj, zawjah, akhu minal wa ukhtu minal ummi. Soalan bawah tu. Jawapan dia. Wajatu min qibali wajatu min qibali ab. Itu dengan fardu faqat. Cuma itu yang faqat 13 kan. Ada lagi yang dengan fardu serta dengan asabah. Jadi waktu ni banyak sikit bilangannya berapa tu? Ada 13. Campur lah. 7,
64, 11 campur 2. 64, 11, 7 campur 4 campur 11. 7 campur 4 campur 2 kan. Mula yang dalam muka surat 10 tu, lepas tu mula yang fardu faqat tu 7. Lepas tu yang fardu satu ketika dan taksib satu ketika tu 4. 7 4 11. Lepas tu yang dengan fardu ataupun taksib atau sekali itu 2. 7 4 11 campur 2 13. Cukup 13 orang. Ya kan? Kemudian sin. Man huwa ashabul kulli fardin. Man hum, siapakah mereka itu? Ashabu kulli fardin. Ashab, tuan-tuan setiap fardu tu. Kita nak kenal ni formula je lah sifir dia. Dia sama ada sifir dengan cara kita melalui fardu-fardu tu. 1/2 siapa dapat? Contohnya 1/4 siapa dapat? Kita hafal melalui fardu-fardu tu. Ataupun kita hafal, kita tahu ikut waris tu. Ikut waris. Ada 2 cara. Kalau waris, macam ibu, berapa dia punya keadaan dia? Masa bila dapat 1/3? Masa bila dapat 1/6? Boleh juga kita ikut tu, kita tahu melalui cara ikut waris. Ataupun ikut melalui kiraan fardu ni. Dia macam ni lah, macam i'rab kan, dan kitab Jurumiyah. Ataupun macam cara nak kita kenal lah alamat tanda i'rab tu dalam nahwu kan. Boleh ke kita nak tahu kalau isim, cara yang apa, kalau isim mufrad, apa dia punya i'rab dia, masa bila kan, nasab bila, nasab dengan apa, fathah ke, ataupun dengan cara mengenal apa, baris tu. Tengok dia. Okay, maksudnya kita tahu ni sekarang ikut apa, tengok fardu je. Okay, dia kata amma nisfu fahuwa fardu binti. Amma nisfu, adapun 1/2 tu fahuwa, maka nisfu tu fardu binti. Dan fardu bagi binti, bagi anak perempuan, wal bintil bani, dan cucu perempuan pada anak lelaki. Wal ukhti, dan fardu bagi ukhti syaqiqati, bagi ukhti syaqiqah, bagi saudara perempuan seibu sebapa. Wal ukhti mila abi wa zawji, dan ukhti dan saudara perempuan pada bapa, sebapa lah. Wa zawji, dan juga suami. Ni bolehlah buat nota kan, kalau nak mudah nampak. Ada 1/2. 1/2 siapa? Buat 1/2 apa, bintun, bintu bini, ukhtu syaqiqah. Jadi boleh hafal ataupun nak mudah nampak gitulah. Sin mata yarisuhu haula'i, mata bilakah yarisuhu, mewarisi akan dia, akan anisfa akan separuh tu, 1/2 haula'i, oleh mereka itu. Jim amma zawju fayarisuhu inda faqdil waladi. Masa bila tu buatlah keadaannya masa bila. Amma zawju, adapun suami, fayarisuhu, maka mewarisi akan anisfa akan separuh tu inda faqdil waladi, di sisi ketiadaan anak. Bila tak ada anak, tak ada farad waris, maka suami dapat 1/2. Tak ada anak lah. Tak ada golongan farad waris tu, anak cucu semua, lelaki ke perempuan ke. Bila tak ada anak tu, maka dia akan dapat 1/2. Tengoklah senarai yang boleh berpesaka tu, ada tak bintun ke, ibnun ke, ibnun bini ke? Ingat tak ada. Maka zat makan 1/2. Tu dia terus. Zat tu 1/2. Dia 1/2 terus.
Kemudian wal bakuna yarisunahu inda faqdil mu'assibi wal mumathili. Wal bakuna dan yang tinggal. Siapa lagi yang tinggal tu? Bintun, kan? Bintu Bani, Ukhtun Syaqiqah, Ukhtun Mina'ab. Itu yarisunahu, mewarisi akan anisfa tu inda faqdil mu'assibi, di ketika ketiadaan muasib. Tak ada orang yang muasabahkan. Tak ada orang yang muasabahkan. Wal mumathili dan yang menyamakan. Ni akan ceritalah ni masalah asbah bil ghairi kan. Asbah ma'al ghairi, asbah bil ghairi. Jadi kalau dia asbah bil ghairi dengan orang lain, dia akan makan asbah lah sama-sama. Itu maksudnya dia asbahkan dan juga dia mensamakan. Dua-dua makan asbah, anak lelaki, anak perempuan makan sekali. Maksudnya makan asbah, maksudnya menyamakan. Maksudnya anak perempuan kalau seorang apa 1/2 kan. Nanti akan datang tu asbah bil ghairi. Maksudnya anak perempuan 1/2 kalau seorang, tiba ada anak lelaki sekali dalam waris tu. Jadi pada 1/2 jadi asbah. Makan asbah sekali, samalah dengan anak lelaki. Sama-sama makan asbah. Tu contoh mana di sisi tak ada orang mengasbahkan, tak ada orang yang menyamakan je. Tu nanti akan lebih faham lah, nanti akan datang insyaAllah dalam yang penerangan yang tadi tu, yang atas yang kena nak sebut akan datang tu. Asbah binafsihi bighari aw ma'gharihi tu, nanti bab asbah tu. Sin manhum ashabu rubu'i. Sin siapakah mereka itu? Ashabu rubu'i. Ashabu rubu'i. Dia baca rubu'i atau rubu'i, harif mati ataupun sukun ataupun depan. Ashabu rubu'i. Ashabu rubu'i. Siapakah tuan-tuan 1/4? Siapa yang makan 1/4? Jim. Hum ashabu rubu'i itu azauju inda wujudi waladi. Ialah suami ketika adanya walad dan ketika adanya anak. Ada furuk waris lah. Laki ke perempuan ke cucu, anak cucu. Jadi bila ada furuk waris, maka dia akan makan 1/4. Wa zaujatu inda faqdihi. Wa zaujatu dan zaujatu dan isteri inda faqdihi, di sisi ketiadaannya. Ketiadaan al-waladi, dia tak ada anak, tak ada furuk waris, zaujah akan makan 1/4. Kalau ada 1/8. Suami kalau tak ada anak 1/2. Kalau ada anak 1/4. Itu yang cara mudahnya. Itu suami isteri ni. Dia mudah nak hafal dia tu. Padu je. Sin manhum ashabus sumuni. Manhum ashabus sumuni, siapakah mereka tu tuan-tuan 1/8. Siapa yang makan 1/8 ni? Jim az-zaujatu au zaujatu inda wujudi waladi lizauji. Siapa makan tu? Az-zaujatu. Kan? Az-zaujatu itulah isteri, au zaujatu atau beberapa orang isteri. Isteri kan boleh daripada seorang, 2 orang ke 3 orang, 4 orang. Masa bila indah wujudi waladi, di sisi adanya anak. Bila ada anak untuk siapa? Bagi siapa? Anak waladin wujudi waladin kainin, yang ada anak tu li zauji, anak yang bagi zauj, anak bagi suami, anak suami. Bila ada anak bagi suami sekali meninggal, maka akan berkurang suami isteri tu daripada 1/4 makan 1/8.
Maksudnya anak berisi mati lah kan. Si mati tu siapa masa ni? Mestilah suami yang mati. Kalau ada isteri, tinggalkan isteri, mestilah yang meninggalnya suami. Takkan tinggal isteri tapi matinya anak ni. Tapi ada isteri. Tak boleh nak digambarkan. Tak tertaswir sini. Bila ada isteri mesti matinya suami. Dan bila ada suami mesti mati isteri. Bila ada anak bagi suami tu kan mesti mati tu. Ingat. Sin manhum ashabu suluthani. Siapakah mereka itu ashabu sulusaini? Sulusaini 2/3. Siapa yang makan 2/3? Tanya soalan. Jim. Jawabnya Al-Bintani fa'aksara. Dan 2 anak perempuan dan maka lebih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikutlah. Fa'aksara. Al-Bintani fa'aksara wa binta libni fa'aksara. Wa binta libni. Dan binta 2 anak perempuan libni bagi anak lelaki, cucu lah. 2 cucu dan perempuan. 2 cucu perempuan bagi anak lelaki. Bintani, asalnya bintani, nun tu bila idafat buang nun. Jadi mudaf buang nun. Binta libni, 2 cucu perempuan bagi anak lelaki. Fa'aksara maka lebih. 2 cucu ke 3, 4. Wa ukhtani asyaqiqatani dan 2 saudara seibu sebapa. 2 saudara seibu sebapa. Maka lebih fa'aksara. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Masing-masing makan apa? 2/3. Fa'aksara. Wa ukhtani minal abi fa'aksara. Dan wa ukhtani dan saudara perempuan sebapa. Fa'aksara. 2 saudara perempuan sebapa maka lebih. 2 maka lebih. Idzan faradna amman yu'asibuhunna. Di masa bila mereka ni makan 2/3 ni? Idzan faradna, apabila tertunggal lah mereka itu, bersendirianlah mereka itu, amman yusibhunna, daripada mereka yang mengasabahkan, amman yusibhunna, daripada mereka yang mengasabahkan akan mereka. Mana tak ada orang yang mengasabahkan mereka. Masa itu mereka akan makan 2/3. Tapi kalau ada orang yang mengasabahkan, maka dia akan makan asabah lah. Kalau ada yang asabahkan, dia akan makan asabah. Nanti akan datang asabah ma'al ghairi. Salah asabah ma'al ghairi, asabah bil ghairi tu. Contohnya ya, panggil tengahkan sekarang pun nanti akan masuk balik. Saya ada asabah al-ghadi, kalau maksudnya asal makan 2/3. Tapi bila ada orang yang mengasabahkan mereka, dia tak jadi makan 2/3, dia akan jadi makan asabah. Macam anak perempuan kan, maksudnya dia makan 2/3. Tiba bila ada anak lelaki, dia akan menjadi makan asabah bil ghadi. Pada 2/3. Bila ada orang mengasabahkan, iaitu anak lelaki, jadi sekali ada anak lelaki berupa sekali, maka akan makan asabah. Wa yabitu zalika qauluka. Wa yabitu dan mendobek. Ni dobek macam ni kita nak tahu. Nak mudah hafal ni. Wa yabitu zalika dan mendobek. Nanda. Zalika akan demikian itu. Ashabu sulusain. Ashabu sulusain. Macam mana kenal ashabu sulusain? Orang yang makan 2/3 ni. Qauluka, oleh kata engkau.
zawatu nisfi idza ta'addadna. Mana zawatu nisfi, orang-orang yang makan 1/2. Ataupun waris yang makan 1/2 waris perempuan ni. Idza ta'addadna, apabila berbilang-bilang mereka itu. Jadi kalau bilang-bilang dia asal makan 1/2. Tapi bila berbilang-bilang dia makan 2/3. Kita tengok balik, kita tak percaya. Tak percaya. Muka surat 11 tu kan. Muka surat kan ada jim nisfu tu. Nisfu siapa? Bintun beni, ukhtun syaqiqah, ukhtun minal abi. Yang perempuan lah, ambil perempuan je. Tengok 4 orang tu apa? Bintul beni, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab. Tu yang makan separuh. Yang 4 orang ni tu bila seorang makan separuh, tapi bila dia berbilang 2 atau 3, dia akan makan 2/3. Sebab tu sama je. Tengok bintani, bintai beni, ukhtani syaqiqah, ukhtani li'ab. Orang sama, cuma sebab dia 2 orang atau lebih, jadi 2/3. Sin man ashabu sulusi. Man ashabu sulusi. Siapakah ashab sulus? Siapa yang makan 1/3? Siapakah itu? Ialah ashabu sulus. Jim hum al-adadu minal ikhwati minal ummi. Yang makan 1/3 ni siapa? Hum, itu ashabu sulus tu al-adadu. Ialah bilangan-bilangan, berbilang-bilang minal ikhwati, daripada saudara perempuan, minal ummi, saudara perempuan seibu. Saudara perempuan seibu maknanya dia makan 1/3 apabila mereka tu 2 orang ataupun lebih. Berbilang-bilang macam 2 orang ataupun lebih. Tak kira lelaki ke 2 orang tak boleh. Sebenarnya sama kan, lelaki dengan perempuan ni. Hati depan ada tak? Apa ni kira ikhwah. Al-adadu minal ikhwati. Akhwat. Perempuan. Maksudnya saudara. Saudara ni tak kira lelaki atau perempuan. Saudara. Ikhwan ni sama ada lelaki ataupun perempuan. Bila 2 orang, yang saudara seibu ni, dia 2 orang ataupun lebih, akhun ke atau ukhtun, maka dia akan makan 1/3. Ya, 1/3. Wal ummu inda faqri waladi. Siapa yang makan 1/3? Wal ummu dan ibu inda faqri waladi, di sisi ketiadaan anak. Bila tak ada anak, ibu akan makan 1/3. Kalau ada anak 1/6. Wa faqdi ada 2 kan. Satu inda faqdi waladi, wa faqdi adadi. Atau pada faqdi tu. Wa faqdi adadi minal ikhwati wal akhawati. Tadi ikhwah tu ialah lelaki. Dan akhawat tu perempuan kan. Tapi memang gitulah, kalau saudara lelaki kan, saudara seibu ni, saudara lelaki seibu ke perempuan seibu, dia sama. Tapi dia beza kalau sisi perkataan tu, luar tu ikhwah kan lelaki, akhwat perempuan. Wa faqdi adadi minal ikhwati wa akhawati, dan ketiadaan berbilang-bilang daripada saudara lelaki, wal akhawati dan saudara perempuan. Tak berbilang-bilang. Mana ada kalau simat ada ibu, betul ada akhun. Kalau ada akhun saja tak apa. Bila ada 2 orang akhun, itu berbilang-bilang. Dia berbilang makan 1/6 ibu tu. Wal jaddu idza kana ma'ahu min ikhwati aktsaru min mislaihi wa lam yakun ma'ahum
sahibu fardin. Payah sikit ni saya bab akan datang. Tapi ada bab yang khusus ni yang kita ni akan datang nanti. Ni masalah berdatuk dan saudara-saudara. Dia siapa pergi makan 1/3? Wal jaddu. Wal jaddu dan datuk. Datuk sebila idza kana ma'hu, apabila adalah bersertanya, beserta al-jad minal ikhwati. Ni bayan muqaddam pada man ya. Minal ikhwati kan aksaru tu, bayan muqaddam aksaru. Idza kana ma'hu minal ikhwati, daripada ikhwah, pada saudara lelaki, aksaru ada lebih banyak, min mislaihi, daripada dua seumpamanya, daripada dua seumpamanya al-jad, daripada dua seumpamanya datuk. Walam yakun ma'hum sahibu fardin, yang tadilah didapati beserta mereka itu. Walam yakun ma'hum, dan tiada didapati beserta mereka itu al-warisin kan, waris-waris tu, al-warisin itu sahibu fardin, tak ada orang yang makan fardu. Bila tak ada orang yang makan fardu, ni dia banyak ni, dia punya perincian dia tu panjang. Dia kata datuk dengan saudara lelaki ni, dia bila tak ada ahli fardu, dalam waris-waris yang tinggal tu tak ada ahli fardu. Jadi bila tak ada ahli fardu, kita tengok bila tak ada ahli fardu, maksudnya dia bila tak ada ahli fardu, mana ada tu makan asabah je. Datuk yang saudara lah, datuk yang saudara, dan tak ada ahli fardu yang lain. Maka kita buat dua cara, satu dengan muqasamah, satu dengan sulusul mal, 1/3 harta. 1/3 harta. Jadi mana yang lebih menguntungkan bagi datuk, maka itulah bahagian dia. So, dia dua cara, satu muqasamah, kita buatkan datuk tu seperti saudara lelaki, jadikan dia makan asabah juga. Ataupun cara sulusul mal, 1/3 harta, mana datuk dapat 1/3. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bila yang mana menguntungkan, sama ada muqasamah menguntungkan bagi datuk ataupun sulusul mal, yang mana lebih menguntungkan, maka kita ambil kaedah tu. Jadi masa bila sulusul mal ni lebih menguntungkan bagi datuk, dia lebih menguntungkan bagi datuk antara sulusul mal dengan muqasamah. Dia ada cara kita nak tahu mana lebih menguntungkan bagi datuk. Jadi sulusul mal atau 1/3 ni lebih menguntungkan, kaedah 1/3 ni lebih menguntungkan bagi datuk apabila inilah apabila tu idza kana mahu ikhwatu minal ikhwati tu aksaru, bila ada saudara tu lebih banyak daripada dua bilangan datuk. Tu cara nak tahu. Bila saudara-saudara tu lebih banyak daripada dua bilangan datuk, maka masa tu sulus itu lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan bagi datuk. Nak try tak satu? Sempat tak? Cuba contoh satu lah. Okay, contohnya kita buat cara yang mudah je lah. Ada jad. Tekan si mata ayat meninggalkan
Ada datuk dan juga akun saudara lelaki. Saudara lelaki kita buat contoh apa? 3 orang lah. Ni contoh 3 orang saudara lelaki. Jadi masa ni korang tengok bilangan datuk ni berapa? Datuk ni seolah-olah ada dia seorang bilangan 2 kita buat takdir. Tadi kata mestilah Dobek nak tahu kata kaedah 1/3 ni lebih menguntungkan ialah apabila bilangan saudara tu lebih pada 2 bilangan datuk. Kita lebih 2 bilangan datuk. Datuk sekarang ni kalau kita takdirkan soalan lain ni tak adalah. Ni saja nak tahu nak tengok kaedah. Okay, ni 2 lah sebab kita bilangan dia. Seolah-olah 2. Okay, ni 3 kan. 3. Jadi sekarang 3 dengan 2 mana lagi banyak? 3 lagi banyak. Bilangan sekarang ni bilangan saudara lelaki ni lebih daripada 2 bilangan jad. Jadi masa ni kaedah sulus sumat 1/3 harta tu lebih menguntungkan. Maka saya akan makan 1/3. Tak percaya? Kita buat kira. Ya, saya bilang je. Okay. Ni satu. Okay, contoh macam muqasamah. Buat 2 cara lah, 2 kolom. Ini cara muqasamah. Masalahnya kita jadi datuk tu macam kita dapat makan asam juga. Muqasamah. Okay. Okay, ada jadi muqasamah dulu. Maksudnya ini saja nak tahu je. Ni tak payah kita. Okay, kalau jadikan dia sebagai sama kan jad ni, jadikan dia seperti akhun juga. Maknanya jad pun makan asabah. Bila makan asabah, ni 1 orang kan, campur 3, 4. Jadi berempat, maknanya 1 bahagian untuk jad dan 3 bahagian untuk akhun. Okay, itu ialah dengan cara muqasamah. Dibagi sama seperti saudara. Datuk kita buat macam saudara sama banyak. Ini macam dia makan asabah sekali lah. Okay, jadi kita buat sulusul mal. Kalau sulusul mal maknanya jad ni 1/3. Okay, sekarang 1/3 dengan asabah kan. Aku ni nak makan asabah ni. Okay, 1/3 dengan asabah, macam ni caranya kita jadi asal masalah 3. Okay, 3 bagi 3. Bakinya dan 3 tak 1 baki tinggal bagi 2. Sekarang aku dah tahu lah sebenarnya kan. Sekarang ni kalau ikut cara muqasamah, jad akan dapat, kalau ada terus jad akan dapat 1/3. 1/3 lah kan. 1/3 lagi 1/3 1/4. Ni jad 1/3. Kita sekarang masa tak cukup. Habiskan kiraan tu. Apalah
Kita sambung insyaAllah tentang yang katanya imaman ashabus sudus. Ya akhir wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.